Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang masih lagi diberikan ruang, kekuatan, kesihatan, kelapangan, keamanan pada hari ini. Dan kita menyaksikan berapa ramai orang yang menghadapi kesusahan seperti di pantai timur sana. Nak melakukan amalan saleh pun begitu susah, sehingga kalau pada peringkat atas sampan pun masih lagi mereka bersembahyang tapi tak selesa. Namun menunjukkan bahawa ruang yang Allah bagi kepada kita perlu disyukuri. Jangan biarkan dia terlepas begitu, ataupun arti kata lain sampai pada masa diambilkan nyawa kita baru kita nak beramal, tak guna. Okey. Tetapi dalam bab yang kita nak bicarakan di sini, amat penting kita mengetahui istiqamah dalam siri beramal itu memainkan peranan yang penting. Sentiasa berterusan dalam menunaikan amalan-amalan, ya, walaupun sedikit, dia berfungsi pada satu ketika, pada hari-hari yang mana kita tak mampu, pahalanya masih lagi berjalan. Oleh kerana itu istiqamah, menjaga amalan-amalan itu diambil kira. Maksudnya dia melakukan amalan-amalan itu berterusan. Dalam ayat Al-Quran yang kita bacakan pada pelajaran yang lepas, dalam bab yang ke-15, bab memelihara kelangsungan amal atau babul muhafazati 'alal a'mal, kita telah menerangkan tentang beberapa perkara. Peringatan-peringatan Allah seharusnya kita mengambil iktibar. Allah jadikan ujian-ujian kepada saudara kita yang lain itu sebagai iktibar untuk kita, ilmu yang kita boleh dapat. Allah tak jadikan, tak kenakan kepada kita, alhamdulillah. Tetapi Allah kenakan kepada orang lain untuk kita mempelajari apa yang berlaku. Seperti mana peringatan para nabi terhadap nabi-nabi terdahulu, kaum-kaum nabi terdahulu, supaya ambil iktibar dari kejadian itu dan berhati-hati dalam berhadapan dengan apa yang akan datang. Jadi di sini bab muhafazatul amal, dalam bab yang ke-15 muka surat 115 ini, kita sambung balik hadisu Aisyah wa kana ahabbuddin ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi wa qad sabaqa fil babi qablahu. Adapun hadis yang menerangkan bab di atas, di antaranya ialah hadis Aisyah, perbuatan baik yang paling disukai Allah adalah perbuatan yang terus-menerus dikerjakan. Ya, dengar, wa kana ahabbuddin, yang paling disukai dalam agama ataupun paling disukai oleh Allah, perbuatan yang terus-menerus dikerjakan. Amalan soleh yang dimaksudkan amalan soleh yang bertepatan dengan as-sunnah dan ikhlas, bertepatan dengan apa yang Rasulullah buat dan diikuti dengan keikhlasan, tak ada unsur syirik, itu yang diambil kira. Walaupun sedikit, tuan-tuan dan puan-puan, amalan soleh walaupun dia sedikit, tapi memberi ganjarannya bukan sedikit. Ingat tu. Tapi ingat, kena ikut cara yang Allah dan Rasul tetapkan. Walaupun sedikit. Bagi contoh, kita dah belajar lama, apa contoh dia? Kak Fazlin. Boleh? Ya? Tengah cari page. Tengah cari page. Page 15, 115. Alahai. Oh, kitab tu. Okey, dia tengok bab ke-15. Kita akan jumpa. Okey, tak apa. Amalan sedikit, kita buat compare, perbandingan. Islam, agama Islam bukan agama akal. Letak benda tu, agama Islam bukan agama akal. Agama Islam adalah agama wahyu, yang diprogramkan melalui wahyu. Maka bila diprogramkan melalui wahyu, hanya seorang lelaki sahaja yang boleh menyampaikan, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap apa yang disampaikan, apa yang diucapkan, maklumat, yakni dalil, fakta.
Dia diam menjadi fakta ataupun menjadi dalil, dia mengiyakan menjadi dalil, dan segala apa yang ada pada dirinya adalah dalil. Sehingga kan Aisyah mengatakan khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Setiap perbuatan, ingat tu. Dan oleh kerana itu Rasulullah tidak akan berkata mengikut hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tidak boleh berbicara ikut hawa nafsunya, berbuat ikut hawa nafsunya. Tetapi semuanya diarahkan, dibenarkan oleh wahyu ataupun diarahkan oleh wahyu. Sehingga kan perkahwinan dia melebihi 4 adalah program wahyu. Sehingga kan dia menyambung puasanya adalah di bawah program wahyu. Itu khas untuk dia. Dan kita kena faham elok-elok, agama adalah agama dari langit yang dibawa oleh lelaki agung ini. Dan bukan dari akal kita. Apa yang Rasulullah sampaikan sebelum hari kematian dia, yakni pada hari kematian dia, Islam telah sempurna. Tak boleh nak ditambah, tak boleh nak dikurang, tak boleh nak dibegakan apa, olah-olahkan dia, tak boleh. Kita bukan Nabi untuk mengolahkan. Kita bukan Tuhan untuk menambahkan syariat. Oleh kerana itu, walaupun sedikit kita buat, sedikit je, tetapi bertepatan dengan sunnah Rasulullah, dia menjadi berat di mahsyar nanti. Berbandingkan kita buat banyak, tak ada dalil. Dalil dia daripada akal tok syekh dia, dari ustaz dia, dia takkan mendapat sikit pun pahala. Ingat tu. Oleh kerana itu Rasulullah mengatakan kalimatani khafifatani 'ala al-lisan wa thaqilatani fil mizan wa habibatani illa rahman atau 'inda rahman. Dua kalimah yang ringan pada lidah tapi berat pada timbangan al-mizan dan disayangi oleh Ar-Rahman. Apa dia? Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azimi. Terus berat timbangan. Confirm. Tak ada ragu-ragu. Hadis yang diriwayat oleh Bukhari ini. Berbanding dengan kita buat apa? Zikir-zikir yang tak ada dalil. Lepas tu bawa lagi hana-hananya. Bawa, nak tambahkan lagi amalan dengan melambai-lambai, konon melambai Rasulullah. Tahu tak, perbuatan itu adalah perbuatan sia-sia. Bahkan dia datang unsur khurafat dan kufur. Mengiktikad roh Rasulullah datang, habis rosak amalan. Biarpun banyak pengikutnya, kita mengatakan bilangan pengikut bukan perkara yang penting. Bilangan pengikutnya, banyaknya pengikut kerana kejahilan, bukan kerana keimanan, kebenaran. Waqad sadaqa qaul Ibnu Iyad, Fudail Ibnu Iyad. Jangan kamu terpengaruh dengan banyaknya orang yang akan dihancurkan oleh Allah, tapi istiqamahlah kepada golongan yang sedikit, yang mana mereka berada di atas jalan yang betul. Lalu dikaitkan dengan ayat kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa ramai golongan yang sedikit akan mengalahkan golongan yang besar dengan izin Allah. Jadi istiqamah itu penting. Istiqamah. Bagi saya, tuan-tuan dan perempuan, istiqamahlah yang sedikit, tetapi dah confirm tuan-tuan dan perempuan akan mendapat pahala yang banyak. Berbandingkan buat amalan banyak macam mana pun, seperti mana yang dilakukan oleh Khawarij, puasa sehari, berbuka sehari, puasa sehari, berbuka sehari macam puasa Nabi Daud, ataupun bertahajud sampai bengkak-bengkak kaki, tapi bila Rasulullah kata mereka itu di antara anjing api neraka, tak guna. Okay? Jadi penting kan? Pertama, akidah yang betul. Dan kedua, istiqamah dalam amalan-amalan soleh, yakni amalan yang mengikut Al-Quran dan As-Sunnah, dan dengan ikhlasnya kepada Allah. Baik. Jadi dari hadis Aisyah telah kita terangkan pada pelajaran yang lepas, perbuatan yang baik paling disukai oleh Allah. Maksud perbuatan yang baik ini, ya, amalan ataupun amalan soleh yang baik disukai oleh Allah, perbuatan yang terus menerus dikerjakan, ya, istiqamah dalam beramal. Beruntunglah bagi mereka yang dari muda beramal, ya, istiqamahnya. Dan bagi kita yang telah selepas kita memahami agama, terus kita istiqamah dalam beramal. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah teruskan istiqamah itu sehingga hatta ya'tiyakal yakin, sehingga datang keputusan Allah, yakni mati, ya.
Hadis yang pertama dalam bab ini, wa an Umar ibn Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an hizbihi min al-lail aw an shay'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-lail. Maksudnya Umar Al-Khattab berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang tertidur sehingga lupa membaca hizb, bacaan wirid yang dibacanya waktu malam atau bacaannya lain, kemudian ia membacanya antara waktu solat fajar dan zuhur, maka dicatatkan untuknya seolah-olah ia membaca pada waktu malam harinya. Hadis ini sebagai dalil bahawa hendaknya bagi seorang apabila sudah terbiasa melakukan suatu ibadah, ia harus menjaganya walau waktunya sudah lewat, dan juga sentiasa melakukan kebaikan dan jangan meninggalkan apa yang terlupa apabila kita bisa mengqadanya. Okey. Di dalam hadis ini berkaitan dengan satu perkara amalan yang terus menerus, ya, wirid ataupun zikir yang telah ditetapkan. Biasanya kita nak tidur, apa yang kita baca? Kita dah tahu zikir itu kita baca, tetapi disebabkan terlampau letih, ya, menyebabkan kita tertidur, tak dan nak baca, letih sangat, ya, tolong orang banjir, ya, apa lagi yang kita boleh buat. Jadi amalan-amalan kerja, Kak macam mana Kelantan? Kak tak tenggelam ke? Kak tak tenggelam pula. Tempat Kak tak, alhamdulillah, ya. Jadi kita kena tahu bahawa jika kita berterusan dalam amalan-amalan sebelum tidur atau lepas tidur bertahajud, tiba-tiba kita terlepas amalan-amalan tersebut. Tengok ya, dalam hadis ini mengatakan, barang siapa yang tertidur, dia cuba-cuba dah ngantuk sangat nak baca juga ayat kursi itu sambil baring, ya, biasanya kalau dah ngantuk sambil baca tu jawabnya, ya, terlajak terus. Jadi barang siapa yang tertidur sehingga lupa membaca hizibnya, hizib satu ungkapan yang diberikan pada macam Al-Quran dulu. Al-Quran cetakan dulu dia ada tunjuk hizib, ya, ataupun dia sentiasa istiqamah sebelum tidur dibaca Al-Quran, ataupun sebelum tidur dibacakan wirid-wirid, ya, surah apa lagi, surah sejadah, kan, tiba-tiba terlepas. Okey, tiap-tiap hari dia buat, tiba-tiba terlepas waktu malam atau bacaan lainnya, ya, amalan soleh yang dilakukannya. Kemudian ia membacanya antara waktu solat fajar dengan zuhur, macam waktu sekarang ni, dia ulangkan balik, dia teringatkan balik, maka dicatatkan untuknya seolah-olah ia membaca pada waktu malam harinya. Maksudnya amalan itu dia seolah-olah teringat, oh, aku semalam tak baca ni, aku qada, diqada'kan, ya, istilah qada yang digunakan. Dan ada di dalam riwayat yang lain, ya, di mana Rasulullah SAW mengisyaratkan siapa yang terlepas witir, misalan, mula-mula Rasulullah mengarahkan kita melakukan witir pada tiap-tiap malam kalau mampu. Kalau tak mampu untuk bangun tahajud itu, untuk melakukan witir sebelum subuh tu, berlumba-lumbalah kamu sebelum sampai waktu subuh melakukan witir, ya, tak dan tertidur terbangun lewat, ataupun lepas isyak kita nak buat, tak terbuat, ngantuk sangat, sedar-sedar dah masuk subuh, maka dibenarkan kita melakukan witir qada, dinamakan witir qada, selepas duha. Selepas subuh tidak ada solat lagi, selepas duha, waktu duha boleh qada balik witir tu. Pada solat sunat ada qada, pada solat fardu ada qada pada dua tempat. Itu pun tidak diistilahkan seperti qada, bahkan dia diistilahkan apa dia? Solat tunai, tetapi disebabkan dua perkara. Pertama, terlupa. Kedua, tertidur. Konsep tertidur, macam mana konsep tertidur? Okey, misalan dia mengantuk sangat, qailulah tu, dia tidur sampai ke asar, tak ada orang kejut. Okey, itu tertidurlah. Tetapi kalau dia tidur lepas isyak sampai ke subuh, habis subuh sampai duha, itu bukan tertidur. Kerana apa? Waktu solat wajib kita jaga. Maka jalan-jalan menujukan atau kita nak menunaikan solat, kena jaga hukumnya wajib juga. Itu pasal bila seorang tu nak tidur malam,
maka dia agakkan dia boleh bangun ke tidak. Rasa kalau tak boleh bangun, gunakan semua alat yang boleh membangunkan dia. Jam loceng, telefon, apa lagi yang boleh bangun? Bibik ketuk periuk, tung tung tung. Gunakan semua tu. Ya, hukumnya wajib, kerana solat tu wajib. Kalau kita tak guna alat tu, kita terlepas solat, berdosa kita. Kerana kita tak menggunakan alat-alat yang membangunkan kita. Kecuali kalau kita memang tak ada apa-apa, lepas banjir semua dah tak ada, maka tu tak apa. Okey? Okey, baik. Jadi di sini mengisyaratkan suatu perkara yang sunat, solat-solat sunat boleh diqada'kan. Dalam riwayat kita menyaksikan Rasulullah melakukan qada' solat ba'diyah zuhur, selepas qabliyah, selepas asar atau waktu asar. Dan Rasulullah pernah mengqada' solat-solat sunat. Banyak kita menyaksikan dalam hadis, dalam solat sunat tak menjadi masalah kita mengqada'. Tetapi dalam solat fardu, hanya 2 tempat sahaja, terlupa dan tertidur, ataupun terpengsan, terjaga. Itu sahaja. Yang lain tidak ada qada', saja-saja nak qada', konon nak hormat waktu, solat hormat waktu apa semua, hukumnya haram. Dosa besar. Bukan dosa kecil-kecil, kabair, dosa besar. Peringkat di antara peringkat yang terbesar. Ya, kalau kita kata syirik, bawah syirik itu. Ya, kerana apa? Nilaian itu berbahaya, membawa kepada kekufuran. Oleh kerana itu jaga solat. Kerana dia menentukan keislaman kita dan menentukan keimanan kita. Semua perkara kita dapat cek. Kalau kita demam, kita guna termometer tu, nak tahu. Kalau kita kencing manis, kita cucuk dia, tengok berapa darah kita. Kalau kita darah tinggi, pam, tengok. Semua ada. Dan kalau iman kita rendah ke tinggi, tengok pada solatnya. Solat kita bagus, solat fardu kita bagus, cantik. Diikuti dengan solat sunat. Okey? Kerana syaitan nak merosakkan solat fardu melalui solat sunat. Tu pasal bila orang, kalau jenis solat lambat-lambat, mana ada solat sunat? Dah tak dan dah. Dah nak masuk asar baru nak solat. Mana ada solat sunat, terus solat fardu, terus habis. Masuk asar terus. Okey? Jadi oleh kerana itu, solat pengukur iman kita. Baik solat, baiklah kita. Baik. Itu pun ikut cara solat Rasulullah ataupun tidak. Kemudian wa'an Abdullah ibn Amru, dia kata Umaru tu, salah tu, Amru. Ya, kerana spelling Umar, dia tak ada waw di belakang. Ya, betulkan tu. Kalau Umar, spelling dia macam ni. Okey, Umar. Okey, ni Umar. Umar. Kalau ni tu pasal kalau dia tak tulis baris tu, kan? Ada waw ni maksud dia Amru. Yang ni Umar. Okey, kalau bahasa Arab, kitab-kitab yang tak ada baris kita dapat baca melalui begitu. Ada waw tu maksud dia Amru. Jangan pula kata an Abdullah ibni Umar wa bni wa tu, itu bukan, tak betul tempat kalau nak kata waw kat situ. Waw tu waw ataf, itu bukan waw ataf, tapi itu Umaru. Bukan Umaru, tapi Amru ibni As, seorang sahabat Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumul laila fataraka qiyamal laili, muttafaqun alaih. Abdullah ibnu Amru ibnu As berkata, Rasulullah pernah bersabda kepadaku, ya Abdullah. Tengok Abdullah, dia tak sebut ya Abdullah. Ya Abdullah. Ya, hurufun nida tu menyebabkan baris tu menjadi fathah pada mudhaf ilaih. Ini nanti belajar bahasa Arab. Ya Abdullah, hai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan.
Ya. Rasulullah tak sebut nama si fulan, tapi dia bagi misal. Si fulan ni lafaz yang dibagi misal pada orang yang tak nak disebutkan nama. Kalau kita, ya Abdullah, jangan macam Joyah tu, tak boleh. Dia jadi mengumpat pula dah. Ya. Kalau kita nak bagi misal, jangan sebut nama orang. Bagi misal fulan, fulana. Kalau fulan untuk lelaki, kalau fulana untuk perempuan. Ya, tapi ustaz tak sedap pula kan, tak nampak orangnya. Pasal kita dah biasa nak mengumpat orang kan. Jadi kita nakkan juga orang tu. Jangan. Ya, saya minta jemaah kita ni cuba elakkan diri kita mengumpat orang atau mengenakan peribadi-peribadi. Ya, kenapa? Kerana amalan kita nanti di akhirat habis macam itu saja. Sayang, kita orang sunnah kena jaga dalam bab-bab yang begini. Dalam isu banjir pun berlaku juga mengumpat mencela. Kita pun heran. Kamu nak membantu orang banjir ke nak buat apa? Kita kutuk orang tu, kita kutuk orang ni. Sedangkan pada banjir tu pahala boleh kita dapat tu, ya Allah banyaknya pahala. Tapi disebabkan kita tak suka pada satu kelompok, dua kelompok, habis kita cela semua orang. Mungkin nak jadikan sebagai manusia ni, dia kadang nak contoh je lebih besar. Bukan tadi pula dia kata boleh kalau orang tu zalim, kita boleh sebut macam Abu Jahal lah, ni bagi contoh. Macam mana tu? Okey, kita katakan orang tu zalim, macam kalau disebut Abu Jahal, okey, tak apa. Tetapi kalau orang tu kita yang sangka zalim, tapi sebenarnya hakikat bukanlah zalim macam mana sekalipun, kita takut penafsiran kita arti zalim tu silap, maka menyebabkan kita terus mencaci dan mencela. Kerana dia ada satu konsep yang perlu kita faham. Oleh kerana itu, konsep pemerintahan pada zaman ini kena rujuk pemerintahan 3 kurun terbaik. Kita saksikan Imam Ahmad, raja zalim tak? Zalim. Dia rotan Imam Ahmad disebat dan mempertahankan akidah Mu'tazilah, yang kalau betul i'tiqad itu diyakin daripada lubuk hati dan dia ada ilmu, maka jatuh kafir. Tapi Imam Ahmad memanggil Amirul Mukminin, pemimpin waktu itu apa dia? Amirul Mukminin. Dia tak panggil maha macam Fir'aun ke, tak. Nampak tak? Sedangkan Imam Ahmad dipenjara dan diseksa dalamnya. Tapi dia, Masya Allah, itu siapa yang memahami fiqh manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam suatu kerajaan yang kepimpinan zalim, ada kaedah dia, ada adab dia. Bukan terus kita yang setengah orang buat, ya, bercakap tentang nama-nama peribadi di tengah khalayak ramai masyarakat yang jahil. Dia menimbulkan fitnah yang besar. Kita ada adabnya. Dan tidak semudah itu nak menghukum orang tu zalim, orang tu fasik ataupun apa. Walaupun apa juga, kita perlu bertapis dalam bab ini. Kerana masalah kejahilan ilmu kita. Ya, kita tak ada ilmu dalam menghukum seorang tu. Betul kita nampak dia tak betul. Ya. Masalahnya masyarakat kita mudah menghukum, meninggalkan doa untuk dia, kan? Hukum, tak ada berdoa ke untuk dia? Ya Allah bagikan petunjuk. Dia orang Islam, ya Allah bagikan petunjuk pada dia. Allah bagikanlah hidayah pada dia. Mudah-mudahan dia baik, berubah, dia mengislahkan masyarakat. Alangkah cantik. Confirm dapat pahala. Ya, confirm dapat pahala. Itu adab lah bagi saya. Baik. Rasulullah pernah bersabda kepadaku, ya Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan. Tadinya, yakni suka untuk bangun malam, ya, solat malam, kemudian dia meninggalkan solat malam. Hari pertama lepas je kursus motivasi, semangat, Masya Allah, qiyamul lail, tiap-tiap malam. Dah seminggu jumpa kawan lama balik, niamul lail, niam tidur malam, ya, hilang. Ya, memang tak dinafikan. Misalnya seorang tu balik Mekah, dia punya power tu, semangat tu dahsyat, tapi lama-lama dia kendur balik. Itu pasal, ya, tuan-tuan dan perempuan, usrah macam ni amat penting. Kita datang dalam usrah macam ni untuk mentajdidkan iman kita, memperbaharui iman kita. Penting sangat-sangat. Pertama, dan kita berada dalam halaqah ataupun grup usrah begini, penting. Kerana dia datang balik iman-iman yang bersih tu, terutama dalam majlis tempat yang begini. Ya, penting sangat-sangat, terutamanya di hari fitnah pada hari ini. Saya menyaksikan kesan daripada fitnah pada hari ini dan program-program yang kita nampak dari golongan-golongan tertentu dimasukkan dalam TV.
Orang yang istiqamah boleh jadi tak istiqamah dah. Subhanallah, ya, kesian. Dah lama dah ikut program pengajian orang-orang yang alhamdulillah mengajar Quran dan sunnah, tapi bila dia buka satu channel tu ataupun dia ikut program orang yang tak sunnah, dia jadi dah subhanallah, sadaqa Rasulullah. Betul kata Rasulullah, bila Dajjal datang nanti, jangan gairah nak pergi. Aku nak tengok lah, ustaz pernah cerita bab Dajjal. Lah, ustaz cerita bab Dajjal bukan suruh nak pergi dengar. Jauhkan. Kerana Rasulullah kata bila kamu dengar Dajjal datang, jauhkan diri kamu, jangan pergi dengar. Ingat, bila kata jangan pergi dengar, kalau masuk dalam WhatsApp kita, macam mana tu? Jangan pergi dengar. Ya, kalau nak tengok juga, silentkan dia. Tutupkan volume dia, tengok muka Dajjal pun dah cukup. Tapi saya kata berhati-hati, kerana alat-alat canggih berada pada sisi kita, bila-bila masa sahaja kita boleh terpengaruh. Berbahaya. Cukuplah berapa banyak benda yang sampai kepada kita dalam WhatsApp. Tengok, pening saya nak menjawab. Ustaz tolong jawab. La ilaha illallah, saya kata. Yang ni dah belajar dah, orang ni dah belajar dia, tapi masih lagi dalam confuse. Ustaz tolong tak jawab. Sampai bentuk baru, surat berantai telah tersebar balik dalam grup-grup masjid pula tu. Yang tu saya tak boleh. Ya, saya tahu kerana ia masalah akidah. Saya pun tak perasan, saya pun bukan rajin buka WhatsApp. Tiba-tiba seorang sister kata, "Ustaz, tolong cek ni. Dah tersebar luas ni di kalangan jemaah." Saya cek, la ilaha illallah. Terus saya balas. Kita buat tu kan. Subhanallah, ya. Surat berantai jadi balik. Surat berantai yang siapa tak sebar surat ni dapat celaka. Siapa sebar dapat tuah. Syekh Ahmad yang bermimpi. Itu yang syok tu. Mimpi Rasulullah. Itulah fitnah akhir zaman, kita ditipu atas nama Rasulullah. Dah saya terang dah benda ni. Ya. Jangan tertipu. Baik. Jadi hadis ini sebagai dalil bahawa Nabi apabila mengajar untuk melarang sesuatu, beliau tidak menyebut orangnya. Okey. Beliau cukup mengatakan ada pun kaum tersebut melakukan itu dan ini dan itu. Hadis tersebut juga mengandung dua faedah yang agung, iaitu menutupi kekurangan orang tersebut, kerana mungkin sahaja orang ini akan berubah keadaannya. Oleh kerana itu, jangan menjadikan ketentuan mutlak ketika ditentukan hukum baginya, kerana hati itu ada di tangan Allah, yakni hati itu Allah akan mengubah-ubahkannya. Jadi kenapa Rasulullah tak sebut si fulan tu siapa si fulan? Jangan cari si fulan tu. Rasulullah sebut, mudah-mudahan dia dengar tu, dia mengambil iktibar. Kalau kita menyebut nama orang, orang tu nak berubah, kadang-kadang tak jadi berubah. Orang tu betul nak berubah, dia tersilap. Kita sebut nama dia begini. Dia nak berubah, tapi mat ni buat juga. Mungkin dia kata, oh kamu kutuk aku ya, alang-alang seluk perkasam. Mula dia terus buat, dia menyebabkan dia bertambah sesat. Tetapi bila Rasulullah sebut itu, ya, sebagai peringatan, bukan sebagai perli. Ingat ya, kita sebut juga misal-misal, tapi mata kita jeling kat dia, supaya dia tengok aku tengah perli kamu tu. Beza. Rasulullah sebut bukan untuk tujuan perli, tetapi untuk menasihati secara umum yang diambil manfaat daripadanya. Baik. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu as-salatu min al-laili min waj'in aw ghairihi shalla min an-nahari isnatai 10 raka'ah. Okey, rawahu Muslim. Aisyah berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan solat malam, baik kerana sakit maupun yang lainnya. Okey, cantik. Dalam hadis yang pernah kita terangkan tadi, Rasulullah terlepas solat malam, ya, disebabkan sakit atau lainnya, maka beliau mengerjakan pada waktu siangnya sebanyak 12 rakaat. Okey, dilakukan pada siang hari. Maksudnya selepas waktu subuh, yakni waktu duha. Ini menunjukkan solat sunat witir ataupun tahajud boleh diqadakan. Ada yang lapang dada, alhamdulillah kan. Selalu sangat lepas aku. Okey. Tapi nak menceritakan dibenarkan. Tapi kalau kita mengikut hadis ini mengatakan kadang-kadang, bukan tiap-tiap hari. Okey. Okey.
Jadi hadis ini sebagai dalil bahawa ibadat yang dibatasi oleh waktu, apabila kita kehabisan waktunya kerana satu uzur, maka itu bisa diqada. Adapun ibadah yang terikat oleh satu sebab, apabila hilang sebabnya, maka tidak perlu mengqadanya. Ya, jadi ini adalah keuzuran yang dibenarkan dalam bab solat sunat. Jadi bila kita tahu bab solat sunat begitu kedudukannya, kita katakan jangan pandang remeh. Buat pada waktunya, itulah paling besar pahalanya. Sifat amalan-amalan yang begini, jika kita buat pada waktunya, besar pahalanya. Terlepas pada waktunya, dapat pahala juga, masih lagi ada pahala. Tetapi macam yang fardu, kena buat dalam waktunya. Kalau tak ada sebab, tak boleh tinggal. Cuma kalau buat dalam waktunya, dia berbeza. Awal waktu dengan akhir waktu. Kita tengok bateri kita tak? Bateri telefon kita, ya. Okey. Dia kadang-kadang jenis bateri tu, dia buat macam ni. Okey, naik ke atas kan. Okey. Ni sikit-sikit, makin banyak kan. Macam minyak petrol kita jugalah. Bila kita buat amalan itu pada awal waktu, pahala dia begini kedudukannya. Lagi kurang, tinggal sikit. Akhir waktu sebelum masuk asar misalan, pahala dia dah begini. Ya, makin menurun. Ingat ya, jangan kita tak apa, dan masuk waktu, ada waktu lagi, kita ingat pahala kita macam ni. Tak, pahalanya dah sampai sini, makin menurun. Tu pasal bila sampai kat sini, Rasulullah katakan ini sifat solat orang munafik. Last minute, okay? Pahala dia menurun. Itu pasal bila berada dalam awal waktu, kedudukan pahalanya besar. Tak kira lelaki perempuan. Bila berjemaah, dia berada, jemaah lain cerita. Jemaah mengikut imam masjid, pahala itu akan sentiasa besar. Ya. Kecuali kalau dah sampai akhir waktu, imam masjid itu berat. Okay. Jadi dia mesti berada di kawasan yang masih lagi tidak dipertikaikan pahalanya. Jadi ini kedudukan amalan yang kita lakukan seperti solat. Awal waktu pahalanya besar, akhir waktu pahalanya begini. Jadi jaga amalan solat kita, solat kita. Okey, bab yang berikutnya. Bab yang ke-16, babul amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha. Bab perintah memelihara sunnah dan adab-adabnya. Penjelasan bab ini menjelaskan beberapa hal, di antaranya bahawa Rasulullah memiliki beberapa perkhususan yang tidak boleh kita ikuti. Di antaranya menyambung dalam puasa dan tidak berhenti dalam ibadah. Oleh kerana itu kita dilarang melakukan puasa wisal, yakni bersambung, dan itu menunjukkan kekhususan bagi baginda. Hal ini juga sebagai dalil bahawa apa yang ditetapkan dalam sunnah kedudukannya sama seperti apa yang ditetapkan dalam Al-Quran, iaitu bahawa sunnah ini termasuk syariah Allah dan harus berpegang teguh padanya. Maka dari itu tidak boleh seorang membeda-bedakan antara Al-Quran dan As-Sunnah. Okey. Baik. Bab ini berkaitan dengan bab perintah memelihara sunnah dan adab-adabnya. Sunnah yang dimasukkan ini bukan sunat. Sunnah dimaksudkan dalam bab ini ialah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan, itu dia sunnah. Jalan. Alaikum bisunnati, hendaklah kamu berada di atas jalanku. Apa yang aku buat, ikut. Hukum mengikut jalan Rasulullah wajib. Seperti mana hukum mencintai Rasulullah wajib. Okay. Kita tidak ada pilihan dalam bab mengikut Rasulullah. Kita adalah robot kepada Al-Quran, ikut sahaja. Dan sunnah Rasulullah adalah penafsiran Al-Quran. Ambil itu. Kerana ramai yang confuse dalam bab ini. Al-Quran sebut begini, sunnah sebut begini, hadis sebut begini, dia kata. Kita katakan Al-Quran ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita ambil Al-Quran, tinggal Al-Hadis. Itu yang menjadikan kita anti hadis. Siapa yang ambil Al-Hadis, pasti dia akan ambil Al-Quran. Memang dia, siapa yang ambil hadis akan ambil Al-Quran. Tapi siapa yang ambil Al-Quran saja,
kadang-kadang dia menepikan al-hadis. Itu beza dia. Itu pasal ahlul hadis, disebutkan ahlul hadis, mereka sibuk dengan hadis, mereka takkan boleh memisahkan hadis dengan Quran. Mereka takkan pisahkan. Tetapi kalau orang kata ahli Quran, biasanya kadang-kadang dia akan memisahkan dirinya dengan hadis. Okey? Berbahaya. Orang yang memisahkan diri dengan hadis, kalau tak ada hadis, apa lagi ada pada dia? Akal. Maka dia akan mentafsirkan Al-Quran ikut akal. Itu yang muncul. Ya, dapat pula WhatsApp semalam tu, ya, ustaz bagi pandangan seorang ni, dia adalah cita-cita kaya dia disebabkan apa? Di antaranya dia membaca Qul Huwallah pada tiap-tiap hari. Kenapa? Qul Huwallah itu, okey, kita kata tak apa surah Al-Ikhlas, tapi dibaca 1000 kali kadang-kadang sehari. Disebabkan dia nak menghatamkan Al-Quran. Datang kat itu. Sebab apa? Siapa yang baca Qul Huwallah sekali 1/3 Al-Ikhlas tu 1/3 Al-Quran, maka dibaca 3 kali, 1/3 campur kali 3, maka dah cukup satu Al-Quran. Alhamdulillah, khatam. Saya kata malas orang ni. Bukan faqih, bukan cerdik, tapi malas nak menjadikan itu sebagai dalil mengkhatamkan Al-Quran. Akal, nampak tak? Ya, akal. Itulah penggunaan akal dalam mentafsirkan hadis. Dalam mentafsirkan Al-Quran, dia akan rosak umat. Ya Allah, dapat WhatsApp daripada orang rasa tak larat nak menjawabnya. Tapi dia pun minta juga. Kita pula kesian pula nanti. Cadangnya, pergilah kat ustaz lain tanya. Pasal apa? Bukan apa, malas nak type. Itu je malas. Okey. Tapi nak menceritakan penafsiran, semuanya mengikut akal. Semua mengikut akal. Ada yang kalau anak lari ke rumah, apa yang perlu dibuat? Dikatakan. Ya. Pertama, kalau waktu azan tu, waktu Allahu Akbar, launglah nama anak tu. Ya. Orang kata, Rasulullah kata, bila dengar waktu azan Allahu Akbar, jawab. Bukan pergi panggil anak yang hilang tu. Lepas tu yang kedua, gantungkan baju anak, baca surah Al-Ikhlas. Lepas tu tiup ke apa ke, anak tu akan datang. Saya kata, kalau anak hilang, yang pertama sekali buat report polis. Kedua, telefon orang yang paling rapat dekat-dekat tu, ya, yang mana kenal anak kita, kawan-kawan dia, telefon tanya. Yang ketiga, berdoa kepada Allah. Itu yang terbaik daripada buat perkara syirik tersebut. Kan? Habis. Kalau anak degil, duduk waktu anak tu tidur, duduk atas kepala pula, bahagian kepala anak. Dah seru nama anak tu. Lepas tu bacakan doa. Benda-benda khurafat macam ni datang. Ya. Tapi Alhamdulillah, orang yang belajar macam kita kat sini, Quran dan Sunnah ni, insyaAllah boleh faham benda ni. Tapi benda-benda tu, dengar, datang. Ustaz ni ustaz yang hantar. Nak kata apa? Ustaz yang hantar. Tak tahu saya. Itulah salah kita bila sebut ustaz, ya, habis nampak jubah serban ustaz belaka. Jangan jadi macam Al-Arqam, ya. Nampak berjanggut serban jubah, dah lama iltizam dengan Al-Arqam, maka jadi ustaz. Nak tinggi pula jadi sayyidi. Nak tinggi lagi, mula disebut Syekh radhiyallahu anhu. Yang akhirnya Rasulullah Sayyidi Abuya. Sudahnya. Jangan jadi macam itu. Okey. Jadi memelihara ibadah sunnah ataupun jalan Rasulullah wajib. Al-Quran mesti ditafsirkan dengan hadis. Itu dia kaedahnya. Khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran, kerana penafsiran kepada tafsiran yang Allah wahyukan kepada Rasulullah. Dan sahabat-sahabat membantu dalam memahami penafsiran yang Rasulullah sampaikan. Para sahabat, dia memahami apa yang Rasulullah maksudkan. Ni dia. Rasulullah dan para sahabat memain peranan yang penting untuk mentafsirkan Al-Quran. Tu pasal bila disebutkan ayat dalam iza lamastumun nisa berkaitan dengan batalnya wuduk. Apakah maksud iza lamastumun nisa? Adakah menyentuh wanita, isteri, ataupun bagaimana penafsirannya? Rasulullah akan mentafsirkan. Bila ayat Quran mengatakan iza qumtum ila salah faghsilu wujuhakum, bila kamu nak mendirikan solat, ambil wuduk, basuh muka kamu, macam mana Rasulullah mentafsirkannya?
Jangan ambil ayat begitu saja, tak meninggalkan penafsiran Rasulullah. Kerana Rasulullah mentafsirkan ayat membasuh muka itu dengan masukkan air ke dalam hidung dan mulut dan keluarkan air dari hidung dan mulut. Itu di antara sifat wajah yang dikatakan. Kita tinggalkan. Apa salahnya? Sunat. Itu silap kita. Rasulullah tidak mentafsirkan makna itu sunat, tapi perbuatan yang dilakukan. Okay? Dan banyak lagi. Ya Rasulullah kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Allah katakan, aqimus salah. Rasulullah mengatakan, sembahyanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Penafsiran bagi Allah katakan, dirikan sembahyang. Sehingga kan dalam saf-saf yang dibina oleh Rasulullah, Rasulullah kata, rapatkan kaki-kaki supaya syaitan tidak masuk di celah kaki-kaki kita. Bila kita berjemaah tu, kaki antara kaki dua orang tu kena rapat, supaya syaitan tidak masuk. Itu maksud dia. Penafsiran daripada dirikan solat secara berjemaah. Dan cara susunan kaki yang kita buat bukan dari akal Rasulullah, tapi dari wahyu. Kerana itulah cara para malaikat di atas langit berdiri. Tapi kita tak buat. Kenapa? Ala sunat. Silap kita. Okay. Oleh kerana itu, orang yang cuba mengikut Rasulullah SAW sedaya upaya, dia akan cuba memahami penafsiran Rasulullah melalui penafsiran yang Al-Quran yang Allah turunkan. Wahyu yang Allah turunkan, Rasulullah tafsirkan, sahabat tafsirkan. Itulah tafsir yang terbaik. Kemudian barulah penafsiran yang kedua. Penafsiran yang dibawa oleh golongan tabi'in. Dia mengambil daripada Ibnu Abbas misalan, ambil daripada Ibnu Umar. Seperti yang kita lihat penafsir-penafsir. Selepas itu Mujahid, Ibnu Qatadah. Ya, lagi siapa dia? Ya, yang mana mereka mentafsirkan apa yang mereka dapat daripada tok guru mereka. Dan penafsiran ini masih lagi terkawal. Kemudian diikuti generasi yang ketiga, tabi'in. Dan dia cuba mengikut penafsiran yang kurun pertama dan kedua. Dan itulah kurun yang mendapat jaminan Rasulullah dalam tafsir Al-Quran dan Al-Hadis. Khairun nasi qarni, summal ladhina yalunahum, summal ladhina yalunahum. Selepas itu, siapa yang ikut penafsiran yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat, tabi'in, maka betul. Siapa yang tak ikut, maka berhati-hati. Itu pasal saya katakan, sila rujuk penafsiran 3 kurun yang terbaik. Sekarang ni, zikir-zikir yang diajar kepada kita, semua bukan penafsiran 3 kurun yang terbaik. Selawat-selawat yang diajar, bukan mengikut cara 3 kurun yang terbaik. Semuanya ada bercampur baur. Jadi tapiskan balik, tengok balik. Seperti mana yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Tuan-tuan dan perempuan, kita adalah benteng di antara benteng yang terakhir mempertahankan sunnah. Para sahabat mempertahankan Rasulullah sewaktu dia hidup, dan tugas kita mempertahankan Rasulullah selepas wafatnya. Dan kitalah benteng dia. Kalau tuan-tuan dan perempuan memegang Al-Quran dan As-Sunnah mengikut cara 3 kurun yang terbaik. Kalau tak ada siapa yang mempertahankan. Ada yang mempertahankannya. Kalau kita tak mempertahankan, kita akan rugi selepas ini. Kerana bagi saya, ini di antara peluang terakhir untuk kita mendapat syurga yang terbaik. Rasulullah telah menjamin akan perpecahan umat kepada 73 golongan. Satu yang terselamat. Dan Imam Ahmad mentafsirkan, golongan yang terselamat ini, golongan yang berjaya ini, hanya dimiliki oleh ahlul hadis. Yakni orang yang sibuk dengan Al-Quran dan hadis yang sahih, nak ikut cara 3 kurun yang terbaik. Dan jangan biarkan diri kita hilang daripada termasuk golongan ini. Kerana Rasulullah mengatakan, la tazalu, akan berterusan, ta'ifatum min ummati, sekelompok golongan di kalangan umat aku, zahirina 'alal haq, akan berdiri dalam bentuk kebenaran. Mereka akan berdiri tegas. Jadi bagi saya penting, saya kena berdiri tegas dalam bab ini. La yadurruhum, tidak ada siapa yang boleh memudaratkan mereka. La yadurruhum man khazalahum, siapa juga yang nak menjatuhkan mereka, tak ada tidak mudaratkan baginya. Hatta ya'tiyal amrullah, sehingga datang keputusan Allah, menang ataupun mati syahid. Jadi bagi saya dalam peristiwa akhir zaman ini, bagi saya amat penting untuk mengetengahkan diri kita sebagai golongan yang berjaya ini, mempertahankan hadis-hadis. Pertahankanlah. Biarlah ramai orang yang mengikut jalan yang tak betul, tapi jangan kita
Kerana ini peluang terakhir untuk mendapatkan umat terbaik seperti awal umat. Walaupun tak sama, tetapi Rasulullah memberi jaminan umat terbaik ini akan muncul pada akhirnya juga. Maka mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, Allah berfirman tentang mengambil as-sunnah ini dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Hashr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Ini dia kefahaman para sahabat. Apa yang Rasulullah bagi, terima, jangan bicara. Apa yang Rasulullah buat, ikut, jangan canggahkan. Dan apa yang dilarang, tinggalkan. Habis cerita. Kefahaman para sahabat dalam bab ini, apabila Rasulullah mengangkat kain yang dipakai oleh Ibnu Umar ataupun jubah ataupun seluar yang diangkatnya sehingga paras betis, lalu Rasulullah wafat, sahabat-sahabat mengatakan, di kalangan sahabat mengatakan, turunlah sikit. Apa dia katakan? Wallahi, aku tidak akan turunkan apa yang telah Rasulullah tetapkan. Subhanallah. Kita faham kan? Bahawa Ibnu Umar meletakkan bahawa Rasulullah meletakkan kain dia di bawah program wahyu, bukan akal. Maka aku akan akur apa yang ditetapkan. Itu pasal bila Rasulullah wafat, Abu Bakar diminta untuk ubahkan pemimpin. Suatu Rasulullah sebelum wafat, dia menyiapkan tentera di bawah pimpinan Usamah ibnu Zaid. Umur 18 tahun, nak jadi pemimpin bagi umur yang besar-besar. 18 tahun, budak kita 18 tahun, tengah main game lagi, Angry Bird. Tetapi Usamah ibnu Zaid umur 18 tahun dah jadi ketua pemimpin perang yang hebat. Rasulullah lantik. Dia ada dua dalam sejarah Islam, anak muda yang menjadi pemimpin perang. Waktu Sweet 17 tu kan, Usamah ibnu Zaid dan Muhammad bin Qasim yang buka tanah Hindi. Jadi bila Rasulullah wafat, di kalangan mereka tak berapa nak selesa. Alah, budak muda lagi, tak ada perancangan, tak ada kemahiran dalam peperangan. Sedangkan di belakang dia ada ramai para sahabat, Khalid ibn Walid, Umar, apa semua Rasulullah tak lantik. Jadi, wahai Abu Bakar, tukarkan. Dia tukar tak? Kenapa? Salah ke kalau dia tukar? Salah, betul. Penting tu. Salah. Disebabkan lalu Abu Bakar mengatakan, wallahi aku tidak akan tukar apa yang Rasulullah tetapkan. Kerana apa? Kerana Usamah dilantik bukan program akal, tetapi program wahyu. Rasulullah yang melantik wahyu, pemahaman wahyu yang Allah berikan. Kalau Abu Bakar melantik yang lain, wahyu ke akal? Akal. Oleh kerana itu kita menyaksikan Usamah ibnu Zaid dilantik ya oleh Rasulullah, dan Abu Bakar tak mengubahnya, dan akhirnya kemenangan dalam tentera Islam. Tak jadi peperangan. Kenapa? Rom terkejut. Walaupun dalam keadaan pemimpin mereka mati, tetapi dia masih menghantarkan tentera di kalangan anak muda. Subhanallah. Tu tak jadi perang. Ya, tu dia. Apabila seorang sahabat memakai cincin emas, ya, lelaki memakai cincin emas, lalu Rasulullah kata, apa tu? Cincin emas. Lalu dia ambil, Rasulullah ambil, buang. Sesungguhnya ini adalah pakaian untuk ahli neraka bagi kaum lelaki. Rasulullah pun beredar. Cincin emas dah ada kat bawah tu. Emas, tapi emas sekarang jatuh kan. Sahabat lain mengatakan, pergilah ambil emas. Mungkin emas, wallahu alam berapa cincin emas kita kan, cincin belah rotan tu pun berapa. Jadi sahabat lain kata, pergilah ambil. Lalu dia mengatakan, wallahi aku tidak akan ambil setelah Rasulullah buang. Emas, orang lain ambil, lantak kamulah, tapi aku tidak akan ambil. Lihat betapa hebatnya mereka dalam kefahaman mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita buat? InsyaAllah, alhamdulillah kan. Doa insyaAllah. Ya, insyaAllah Allah akan uji itu. Uji tengok, okey. Cerita best.
cerita Korea dekat TV. Waktu Zuhur masuk, waktu Asar masuk. Permulaan cubaan. Ya, orang ramai suka cerita Korea kan. Solat ke cerita Korea. Solat ke, kalau solat kan habis cerita Korea. Itu ujian pertama. Okey. Wallahu a'lam. Ayat yang kedua, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tiadalah yang diucapkannya, iaitu Al-Quran, menurut kemahuan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ucapan Rasulullah, program Rasulullah, semuanya adalah program wahyu. Ingat, dia tidak mengikut hawa nafsu. Subhanallah, ya. Itu pasal bagi mereka yang mengagungkan Rasulullah, itulah cara dia mengikut Rasulullah. Kalau dia betul agungkan Rasulullah, dia baca kitab hadis ni, ya, di sana bila kita baca, tengok ya, bila kita baca qala Rasulullah, kita akan selawat. Betul tak? Tiap-tiap hari kita baca hadis Rasulullah, kita selawat. Itulah yang dikatakan selawat yang sebenar. Bukan tunggu program, ya, penuh satu tempat selawat. Penipuan. Dan dia tiadalah ucapkan, wa ma yantiqu 'anil hawa, dia tidak mengucapkan suatu perkara mengikut hawa nafsunya, melainkan semuanya itu adalah wahyu yang diprogramkan. Saya beriman dengan Rasulullah. Oleh kerana itu saya agung bahawa itulah Rasulullah yang perlu kita ikuti. Perbuatan dia semua perbuatan wahyu. Okey? Kemudian ayat yang berikutnya dalam surah Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Nescaya Allah akan mengasihimu dan mengampunkan dosa-dosamu. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi saya ayat ini merupakan ayat usul untuk kita tanda cinta kepada Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutlah aku. Ayat ini adalah ayat asas akidah kita. Di antara asas akidah kita, tanda cinta kepada Allah dengan mengikut Rasulullah. Tetapi berapa ramai masyarakat kita pada ayat ini dijadikan azimat lain. Ini azimat akidah kita. Datang dia azimat untuk cinta dengan suami, cinta pada, orang katakan ayat pecinta. Kalau kamu nak suami kamu cinta kamu, baca ayat ni. Ya. Tengah tidur tu hembus muka dia. Tengah-tengah hembus tu dia terjaga pelempang dia bagi. Kamu ni kacau ke tidur. Kalau kita malas masak, malas lipat kain, rumah tak teratur, ya, periuk belanga, buka-buka pintu terkijak periuk, kan? Agak-agak boleh ke ayat ni dibaca? Ayat ni tak akan meresap kalau masyarakat kita. Saya pun pening, kenapa dia pergunakan ayat ni kepada masalah-masalah yang begini. Bagi saya ayat ni usul kepada cinta kita kepada Allah dan cinta kepada Rasul, yang menyebabkan rumah tangga menjadi aman kalau kita ikut Rasulullah. Tapi terbalik digunakan ayat ini, masing-masing bertiup fu. Silap. Bagi saya silap. Macam seorang tu nakkan, ya, Al-Quran ni dia jadi bahan-bahan mainan macam tu je masyarakat kita. Digantungnya kan, semata-mata gantung. Lepas tu, okey, kalau nakkan anak perempuan, ya, baca surah Maryam. Ya. Kalau nak tu anak tu comel, cantik, baca surah Yusuf. Kalau dia keturunan Afrika, nak putih macam Yusuf, dapat ke? Bacalah 1 juta kali pun, kalau dia punya takkan jadi. Minum soya bean takkan jadi. Ya, oleh kerana itu jangan salah gunakan ayat-ayat Al-Quran. Ya, ada segelintir ustaz-ustazah yang menggunakan, suka sangat dia guna ayat. Okey, ayat ni untuk ni, ayat ni untuk ni. Tak ada sikit pun ayat tu untuk iman dia. Tak ada, saya tak nampak. Dia jadi penipu tentang situ. Wallahu alam bisawab. Kita berhenti kat sini.